Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Ba'd. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Bermula dalil wahdaniyah Allah Ta'ala itu baru alam, dan firman-Nya Ta'ala Qul huwallahu ahada, artinya bermula ialah Allah itu satu. Dan firman-Nya wa ilahukum ilahu wahida, artinya bermula Tuhan kamu itu Tuhan yang satu. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia daripada Dia, pemberian dengan ihsan Dia semata, tu masih ada lagi kita. Alhamdulillah. Dapat kita Islam melalui mak ayah kita. Dia takdirkan kita lahir daripada mak ayah kita yang Islam itu dengan syariat diberi pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dihukumkan Islam dengan sebab mak ayah kita. Alhamdulillah. Limpah kurnia Dia, dimudahkan kita untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah. Dibukakan pintu hati kita, diminatkan pada kita, diberikan kecintaan dan haloba untuk duduk dalam majlis ilmu yang tercinta. Alhamdulillah. Diberikan pula boleh sedar ke Dia, mentauhid dengan Dia, zikir ke Dia. Bersama dengan itu boleh berselawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Diberi kita kesihatan, kelapangan masa. Diberikan kita kesedaran yang makin semangat dan membara untuk meneruskan semangat dan cita-cita untuk menuntut ilmu, menjunjung perintah baginda dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semua tu limpah kurnia Dia belaka. InsyaAllah kita nak manfaatkan pertemuan pagi ini, meneruskan bacaan daripada kitab Aku Iman. Bermula dalil wahdaniyah. InsyaAllah kita nak masuk ni bicara dalil. Kaedah kita dalam ahli sunnah wal jamaah, dalil, dua dalil besar yang dipakai, dalil aqliyah, dalil naqliyah. Bila sebut dalil aqli, kenapa dijadikan dalil? Pasal memang salah satu dalil adalah aqli, dan aqli bukanlah akal mujarrad. Mesti bagi faham tarif, definisi dalil akal yang pernah kita sentuh awal kitab dulu. Bila sebut dalil naqli, semestinya Quran hadis. Tu pun dengan disiplin nak ambil faham Al-Quran hadis dengan segala sudut dan tata tertib ilmu-ilmu dia. Tak boleh dalil daripada nas Quran hadis ambil mentah-mentah Quran hadis. Itu bukan dalil, itu bodoh nama dia. Itu terjemah nama dia, bukan kaedah berdalil.
Sebut dalil ni kena faham kaifiyatul istidlal. Macam mana nak faham satu perkara, yang perkara ni memahamkan satu perkara lain. Oh, panggil dalil. Boleh faham. Dalil ni kalau atal bahasa Arab dia lah ma yadullu kullu amrin yadullu ala amrin, setiap perkara yang dia menunjukkan kepada satu perkara lain. Orang panggil dalil. Selalu orang ramai tengok sikit orang ni adalah dalil. Kan dalil bahawasanya orang tak datang ni ada masalah. Contohlah kan, mestilah. Jadi sikit tu macam mana boleh tahu ada masalah? Dah selalu ramai ni sikit, ada masalah lah. Boleh faham? Ramai orang cucuk vaksin, contoh dalil. Tapi makin cucuk sambung, makin ramai sakit, makin ramai yang kena COVID. Antara yang kena COVID tu yang kena cucuk tu. Lepas tu ramai pula lagi makin mati. Dalil apa? Dalilnya cucuk tu tak bagus. Cucuk tu bukan keadaan menyelesaikan masalah COVID. Itulah dalil. Tak faham-faham ni. Tapi digalakkan supaya orang cucuk vaksin. Kelakar tu. Dalil. Cuma dalil tu dalil apa? Tu dalil adi, dalil adat tu. Dan bersama situ ada hukum syar'i situ. Kalau hukum di isbatu amrin aw nafyuhu li amrin akhar, menetapkan sesuatu atau menafikan sesuatu daripada satu perkara lain. Solat wajib, puasa wajib, duha sunat, kan, letakkan sunat pada duha. Solat sunat, duha, sembahyang duha sunat. Meletakkan satu hukum atau menafikan satu hukum daripada satu perkara yang tu hukum. Bila hakim itu syarak, yang tu yang panggil hukum syarak. Saya nak bicara dalil tadi. Jadi dalil apa? Dalil ialah kullu amrin yadullu ala amrin akhar, setiap perkara yang menunjukkan satu perkara lain, atau dipanggil dalil. Kataan dalil pun daripada fi'il madhi dia dalla, yadullu, dilalatan, dalalah, fahuwa dalil. Jadi dalil tu sifatun syabah bismil fa'il, dengan mana sesuatu yang menunjuk. Boleh? Sesuatu yang menunjuk. Bila sesuatu yang menunjuk, mesti ada yang ditunjuk. Boleh? Faham? Jadi nak kena faham prinsip apa yang menunjuk, apa yang ditunjuk. Nak saya buat misal, cuma bila dalil ni tu yang ada dalil adi, ada dalil akli, ada dalil syar'i. Dalil adi macam mana? Saya contoh vaksin tadi tu dalil adi lah. Cucuk, kes tambah, antara yang tambah tu yang cucuk tu. Satu sebab tambah. Antara sebab kena COVID apa? Selepas kena vaksin jadi COVID. Tu menunjukkan cucuk vaksin ni menyebabkan orang kena COVID. Faham saya cakap apa ni? Saya nak cerita dalil tu, cuma yang tu dalil adi ke dalil akli tu. Yang tu kena faham dalil akli. Dalil akli ni dia la ma la yutasawwaru fil akli adamu, kan? Kalau tu dalil akli yang wajib. Atau nama dalil akli ni adalah ma yahkumuhu ma yuthbituhu au nafyuhu al aqlus sahih la yumkinu khilafuh. Dia lah ketetapan atau menafikan sesuatu yang hakim dia adalah akal yang tak mungkin akan keputusan
menafi atau isbat sesuatu tu, dia akan berlaku di sebaliknya, khilaf tu takkan berlaku. Allah mesti ada. Takkan kita ada yang mencipta, tak ada. Mana mungkin. Dan yang mencipta kita, dia memang ada. Takkan yang mencipta kita ni, dia ada, yang ada mengadakan dia. Itu makhluk, bukan Tuhan. Faham saya cakap apa? Tu dalil akal tu. Jadi kita belajar ni semua dalil akli. Wadaniyah dalil akli, nakli pun ada. Kita bicara bab mukhalafah yang lepas. Mukhalafah pun dalil akli pun ada, dalil nakli pun ada. Satu apa yang kita belajar ni atas nama ringkas muktamad. Yang kuat dipakai 13, dia sebut dengan akli dan nakli, menafikan dia kafir tanpa khilaf. Pasal apa? Kufur jali, murtad jali. Pasal apa? Terang-terang punya menolak dalil akli dan nakli. Menafikan wahdaniyah Allah Ta'ala, zat, sifat, af'al, asar. Woi, gila lah. Tu gila sebenarnya tak ada akal. Pula tu menyalahi pula hukum syarak. Jadi asal nak sebut, tak dikatakan dalil, melainkan dalil ni fahuwa dalilun. Dalil ni maksudnya perkara yang menunjukkan satu perkara yang menunjukkan satu perkara lain. Itu dalil. Itu dalil. Jadi dalil dia sebut dan utarakan kat kita sini, dalil apa? Dalil wahdaniyah ada dua, dalil akli, nakli. Aklinya apa? Baru alam. Alam ni semua berubah. Itu dalil wahdaniyah Allah Ta'ala. Terlalu pendek je. Macam mana nak takulkan alam ni adalah penunjuk menunjukkan Allah Ta'ala satu dari sudut zat dia, sifat dia, perbuatan dia, milik dia. Dan satu tu dengan apa yang kita dah belajar lepas lah. Mustahil Allah Ta'ala zat dia bersusun daripada sesuatu. Mustahil zat dia ada satu zat lain yang semacam zat dia, yang zati wujud, hakiki wujud, wajibul wujud. Mustahil. Mustahil. Tu dalil tu. Apa dalil dia? Pasal dalil dia alam, makhluk. Kenapa? Makhluk asal tak wujud. Lepas tu baru ada, walaupun hidup dah berjuta-juta tahun, kewujudan juta-juta tahun, jumpa bumi, tanah macam ni dah juta-juta tahun, juta-juta, bilion-bilion tahun, katalah gitu, menyebabkan jadi tanah-tanah bentuk macam ni, masih namanya baru. Pasal takrif baru adalah tagayyur, berubah, hadis. Bila berubah, yang ni bukan sifat Tuhan, ni sifat makhluk. Jadi asal disebut bila semua ubah tu sifat makhluk, mesti ada yang menjadikan makhluk. Yang menjadikan makhluk ni mesti satu. Asal saya sebut hujah akli ni. Apa hujah aklinya yang kata semua baharu berubah-ubah makhluk ni menunjukkan Allah Ta'ala satu. Ataupun alam ni menunjukkan Allah Ta'ala satu. Adanya alam ni menunjukkan Allah Ta'ala asa. Siapa? Kalau ada dua, sama ada dua zat yang wajib wujud, dua sifat yang sifat tu kamil, dua af'al, yang af'al tu masing-masing af'al tu ada quwwah, dua cukup dah, 3, 4 tak payah sebut lah. Milik, memang ada dua malik hakiki. Apa dia akan jadi? Jahanam alam ni. Alam tak ada. Alam ni tak ada. Ada tak alam lah? Adanya alam, baharunya alam menunjukkan wahdaniyahnya Allah Ta'ala. Dalil akal tu mutabaqah dengan Quran. Quran kata apa? Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Kalaulah fihima, pada langit bumi ni,
alihatun, ada beberapa alihah, ada beberapa Tuhan. Lau kana fihima alihatun ghairallah, lau kana fihima alihatun ghairullah. Apa lajak baca lau kana fihima alihatun illallahu, selain daripada Allah Ta'ala. Maksudnya kalau ada beberapa Tuhan, apa yang jadi? La fasadata. Kata ulama tafsir, apa maksud la fasadata? La ada mata alam. Langit bumi ni tak ada. Bila langit bumi tak ada, apa antara langit bumi tak ada? Bahasa lain, makhluk ni tak ada. Tak ada ke makhluk ni? Kita boleh tengok makhluk tu ada. Makhluk tu ada ni menunjukkan pentadbir dia satu. Itu yang kata semua makhluk yang kita duk tengok ni, dengan bahasa lain, adanya makhluk ada je, maksudnya Khalik mesti satu, yang wajib wujud satu, yang sifat kamil. Contoh hayat ni kamil, Allah makhluk mayat bukan hidup, Allah yang bagi makhluk hidup kan. La ilaha illallah, itu yang kita belajar wahdatul wujud tu. Wahdahkan Allah Ta'ala. Wahdah dari sudut mana? Allah wahid ahad. Wahid dengan mana? La yaqbalu ta'addud, takkan menerima berbilang. Wahid, dia la yaqbalu ta'addud wal qismah, takkan boleh ada berbilang dan takkan ada mungkin berbelah bahagi pada Allah Ta'ala. Pasal Allah Ta'ala wahid, begitu juga ahad. Khas makna ahad tu la yaqbalul qismah wa ta'addud, menafikan ada kebolehan Allah dijuzuk-juzukkan. Itu maksud ahad. Pasal ahad la saniya lahu fi wujudi, tak akan ada yang kedua pada kewujudan. Itu maksud ahad. Satu, ahad, wahid. Kita cara lurah sikit apa ni, nak boleh telan tak boleh telan. Apa boleh telan bagus kan. Pasal bahas ni ilmiah sikit. Mana asal saya nak baru cuba masuk ni. Ahad kan. Kita kira angka Arab wahidun isnani salasah arba'ah, itu kan. Ke ahadun isnani salasah. Wahid isnain salasah, bukan ahad isnaini salasah. Kenapa istilah ahad tak dipakai, melainkan dia tak akan ada sani bawa panggil ahad. Kalau wahid, sekuens dia wahid isnani salasah. Boleh faham saya cakap apa? Satu, ahad, bila sebut kul huwallah, Allah ni ahad, maksudnya la yaqbalu ta'addud, tak akan berbilang. Siapa? Ahad, dia tak ada berbilang. Ahad, dia tak ada sani, itulah ahad. Kalau contoh bahasa Arab, rajulun la yaghlibuhu wahid, satu ayat wahidun, satu ayat lagi rajulun la yaghlibuhu ahad, lain makna. Saya nak ajar, nak tunjukkan ahad wahid. Bila sebut ahad, dia menunjukkan ma la yaqbalul qism ta'addud tu. Itu dia adalah ahad dengan wahid ni, dia adalah ahad, dia lagi dalam daripada makna wahid. Jadi kalau contoh ayat kita kata rajul, seorang lelaki ni, la yaghlibuhu wahid, tak boleh mengalahkan dia oleh wahid. Apa makna wahid? Oleh satu orang. Tak boleh kalahkan dia satu orang. Maksudnya kalau seorang lawan seorang, memang tak boleh lawan dia, tak kira lah hebat macam mana pun. Sang kelembai sekalipun lawan dia kalah.
Pasal ahad, wahid. La yaghlibuhu wahidun. Seorang takkan boleh kalahkan dia. Sekalipun yang lawan itu badang. Saja saya unsur-unsur mitos Melayu ke apa punya pasal lah. Tapi saya nak cerita wahid. Tapi kalau dua orang macam ni? Berapa faham saya ajar apa ni? Kalau dua orang kemungkinan dia boleh dikalahkan pasal la yaghlibuhu wahid, tak boleh kalahkan dia oleh satu orang. Maksudnya satu orang tak boleh kalahkan dia. Lagi tak menafikan dua orang boleh kalahkan dia. Jadi wahid, makna wahid tu dia tak kuat untuk menafikan sani. Pasal wahid maksudnya masih boleh yaqbalul ta'addud, dia boleh menerima ta'addud tu. Kalau rajulun la yaghlibuhu wahid, maksudnya yaghlibuhu sanin atau salis atau rabi'. Tak faham dah, dengar je saya sebut tu. Sebab tu saya kata akademik sikit Tapi kalau sebut dengan bahasa Arab, rajulun la yaghlibuhu ahad, orang lelaki ni dia tak boleh dikalahkan oleh ahad. Ahad terjemah itu satu je. Apa makna la yaghlibuhu ahad? Tak ada siapa boleh kalahkan dia. Jadi apa makna ahad? La yaqbalu ta'addud. Dengan mana la ahada, tak ada seorang pun. Itu makna ahad dengan wahid. Mana ahad tu lagi mubalaghah daripada mana wahid. Jadi antara makna wahid macam mana pun, inna ilahakum la wahid, tetap masuk dia la saniya lahu fi wujudi, menafikan ta'addud pada Allah Taala, menafikan berbilang. Dan bila ahad menafikan ta'addud, lagi menafikan qismah, la yaqbalu ta'addud wal qismah, dia takkan boleh terima ta'addud dan qismah. Satu kita belajar yang lepas, kita bukan belajar wahid, kita bukan belajar ahad, tapi kita belajar wahdaniyah. Pasal apa tu? Bila sebut wahid, ahad dengan kaedah-kaedah lughah tu pun saya ajar simple aja lah. Apa dilalah yang boleh dipaham tu dihuraikan dari sudut zat, dari sudut sifat, dari sudut perbuatan, dari sudut milik. Satu, kita bukan belajar wahid, kita bukan belajar ahad, kita belajar satu conclusion, kesimpulan daripada semua bab-bab yang menunjukkan Allah ni dibincang dalam tu. Tu kita belajar wahdan ni. Kita bukan belajar ahad saja, kita bukan belajar wahid saja, kita bukan belajar zat Allah Taala satu, kita bukan belajar itu aja. Bahkan kita belajar zat dia, sifat dia, af'al dia, milik dia. Bahkan kita belajar zat dia, mutasil mufasil, mustahil. Zat dia, sifat dia, mutasil mufasil, mustahil. Af'al dia, mutasil mufasil, mustahil. Milik, tak ada siapa kongsi dengan Allah Ta'ala. Tak ada makhluk yang makhluk ni milik mustaqil. Macam mana Allah milik mutlak. Tak ada siapa yang mislu Allah Ta'ala. Menafikan juga bab milik mutasil dan mufasil. Jadi kita belajar apa ni? Bukan belajar wahid ahad, kita belajar wahdan. Itu boleh masuk ke af'al apa? Kalau sebut yang Quran Melaka, kitab tak jadi terbaik ni lah. Apa kaedah dalil istidlal. Baik, jadi asal saya nak sebut, yang tu dah sampai saya dah masuk huraian kepada wahid dan ahad tu. Saya dah ke huraian nas tu sebenarnya. Jadi kaedah belajar, nak belajar nas Quran macam tu lah. Apa dia? Kita bukan terjemah je. Terjemah itu bukan belajar dalil. Itu belajar baca dalil, belajar terjemah dalil. Dalil bukan macam tu. Dalil ni dia adalah kita boleh faham sesuatu, kita boleh faham sesuatu daripada manzur ilah, apa benda yang kita pandang, apa yang kita lihat, boleh faham sesuatu. Kalau disebut kalimah ahad tu, apa kepahaman yang boleh dipaham daripada ahad dan wahid, apa dia boleh dipaham, yang tu baru dipanggil dalil, baru panggil fahmud dalil, baru faham dilalah, apa dia petunjuk, apa dia sains yang dipaham daripada wording ahad wahid tu. Tu baru dipanggil dalil.
nakli. Dalil nakli bukan terjemah. Kan? Itu Wahabi dia kata dalil, dia bukan dalil, dia terjemah bodoh. Satu dia bodoh. Tak boleh apa. Kawan tu saya tak boleh sebut lah, mesti dia sebut bodoh lah. Memang bodoh Wahabi ni. Dia faham Wahabi, faham terjemah je. Dia tak faham maksud. Dia tak faham intisari, apatah lagi nak faham intipati. Dia terjemah tengok zahiri. Allah, letih. Kalau dalam masjid lah nak masuk tu kita tulis pastikan anda berkaki ayam. Kalau Wahabi lah agak dia faham macam mana. Alamak, aku tak cukup SOP ya masuk masjid. Siapa? Kena beli kaki ayam pasang. Protes lah. Sebab apa? Punyalah bengap, tak faham. Pasal dia tak faham apa maksud tu. Yang pastikan anda berkaki ayam. Nak masuk masjid tak payah tulis gambar rokok. Tulis gambar apa? Tulis gambar rokok pangkah. Apa? Bawang pangkah. Bukan gambar bawang kan? Bawang pangkah. Apa? Bila bawang pangkah, rokok dia masuk tak? Tak faham. Itulah bodoh, tak faham. Wahabi tak faham. Kalau bawang pun pangkah, rokok lagi lah weh. Alamak. Makan bawang ada juga faktor-faktor kesihatan yang boleh dapat hasil daripada makan bawang, walaupun mulut busuk. Kalau makan bawang mentah, tambah makan petai genuak. Makan petai banyak khasiat tu. Mulut busuk, kencing busuk, kentut busuk, satu hal, tapi ada khasiat. Rokok, mulut busuk, mapuh cepat. Atas jalan adi. Sebut, saya nak cerita apa ni? Saya nak cerita dia lah nyambil je rokok petai apa tu. Bubuh signboard nanti apa? Bawang pangkah, cukup. Apa lagi nak sebut ni? Nak faham apa ni? Itulah dilalah. Itulah faham dalil. Itu kaedah nak faham dalil. Jadi nak faham dalil ni, kalau nisbah Arab ni, Quran menajak. Huwallahu ahad. Huwa, asal huwa tu kembali kepada al-mas'ul, Tuhan yang ditanya pasal turunnya Quran ni, ataupun takdir dia al-mausuf. Huwa adalah Allah. Allah ni ahad. Nak cerita apa? Huwa tu mubtada', Allahu lafzul jalalah mubtada' sani, ahadun tu khabar mubtada' sani. Jumlah Allahu ahad tu jadi khabar mubtada' awal. Tak faham ngaji nahwu. Maksudnya dia ada ayat besar, ayat kecil. Ayat kecil dia apa? Allahu ahad. Allahu ahad tu ayat kecil tu, dia menjadi satu penyata daripada ayat besar. Apa ayat besar dia? Huwa adalah Allahu ahad. Faham saya sebut apa ni? Bahasa Malaysia kamu tak lulus awalnya, ayat besar, ayat kecil. Ya Allah. Tu mubtada' awal, mubtada' sani tu uslub Arab. Bahasa Melayu macam tu. Jadi bila ada huwa mubtada' awal, mubtada' sani dia pula, bila mubtada' mesti makrifah. Huwa tu mubtada' makrifah, khabar dia pun makrifah juga. Mubtada' dan khabar bila dua-dua makrifah, dia bermakna hasar, ditufidul hasra. Macam huwal hayyu, mubtada' ni khabar, khabar al hayyu. Apa maksudnya? Hidup ni Allah jua yang hidup, Allah je yang hidup, makhluk semua mati. Bahkan makhluk semua asal tak ada. Tu panggil dalil, tu panggil dilalah. Nak mengaji kena mengaji macam tu, bukan terjemah. Nak mengaji kena mengaji macam tu. Nak mengaji kat mana? Mengaji pondok. Jadi sekolah Arab tak belajar tu. Saya ajar sekolah Arab, saya tahu lah. Tak masuk silibus pun. Kalau kita ajar tu, kita istilahnya merompak masa dia. Benda tu tak kena keluar dalam periksa. Memang ustaz-ustaz tak ajar pun. Pula tu ustaz yang ajar tu pun kadang-kadang tak pernah belajar apa yang saya sebut ni.
Jadi nak belajar macam ni macam mana? Belajar memang untuk mengaji pondok, belajar untuk faham betul-betul apa maksud yang sepatutnya yang boleh dipaham daripada penunjuk. Jadi yang saya sebut tu kod susah sikit pasal dia istilahnya akademik sikit. Nama nahu tu saya sebut asar, mubtada awal, mubtada sani tu. Kalau tak boleh hadam tu, reti-retilah sikit awak tu pandai bahasa Arab. Tu kan, awak tu pandai nahu. Kau dah pandai, biarkanlah tokoh pandai. Saya guna bahasa terbalik, faham kot kan? Tak reti sudah lah. Nak kata macam mana, ada Wahabi tak faham bahasa terbalik. Itu dia orang kata, bila nak ajar nahu Ustaz? Aku ajar dah. Tak elan dah pun. Lagi ramai lagi nak masuk, ngaji biar ngaji sungguh-sungguh. Yang sat masuk keluar tampar je tu. Nak ngaji biar sungguh-sungguh. Nempi ni tak mula lagi lah pasal daripada raja puasa itu kan. Sebelum raya haji tu. Saya ada sibuk-sibuk apa ni. Ni pun tak esok lusa cadang nak mula balik nahu sarah tu. Tak selesai lagi ni. Duk tubuk-tubuk lagi. Dia sepah pula. Tu nak tukar tu. Bukan hari kan. Tengok nanti. Kalau semangat gila-gila punya tak sabarlah. Biar tak sabar gitu. Padang dengan muka kau kan. Memang ada tempat-tempat kadang-kadang biar tak sabar tu. Cuma jangan nanti bila tak sabar jumpa patah balik belakang. Jangan sampai gitu jangan sampai tu. Macam ada orang lah nak kahwin tak sabar nak kahwin, tak sabar nak kahwin. Kahwin jumpa masalah macam-macam. Perangai bini macam ni, perangai tok laki macam ni, perangai mak mentua macam ni, perangai pak mentua macam ni, perangai ipar-ipar macam ni. Baru tu perangai lelaki macam ni, perangai perempuan macam ni. Kau dah tak tahu perangai. Kahwin baru tahu. Baru kau tahu. Kau dah dulu tak sabar-sabar nak kahwin. Sebuah ayat tu sikit. Cerita apa ni? Cerita tak sabar-sabar. Sebut nak mengaji, bukan main nak mengaji. Berkobar-kobar. Bila mengaji baru kau tahu asal garamnya. Baru tahu susah payahnya. Jerih petihnya. Baru tahu kerenah dan tribulasinya. Baru tahu nafsu kau belajar betul-betul lillahi ta'ala ataupun kau belajar nafsu yang namanya. Saya kena mengaji, kena entak dengan tok guru tu. Aku ngaji ni nafsu je rupanya. Baru tahu. Rupanya bukan mengaji tu imtisal kan. Bukan mengaji tu junjung perintah Allah Taala. Bukan rupanya. Sembahyang pun bukan junjung perintah Allah Taala, bukan junjung. Yang Quran sebut aqimus salah, muqiminas salah, bukan muqim, bukan betul-betul dirikan solat. Bukan. Rupanya sembahyang nafsu. Nafsu. Susah nak sembahyang betul-betul muqim salah tu. Sebut apa tu? Macam mana boleh faham muqimus salah tu macam mana? Tu kata, lagi mengaji lagi qobada, lagi mengaji lagi qobada. Lagi mengaji lagi qobada. Lagi nak faham. Lagi rasa kerdilnya aku dengan belajar ni. Lagi rasa kerdil lagi bagus, lagi zahirkan kehambaan, lagi banyak harap pada Tuhan. Mudah-mudahan Allah Taala bagi kita itu. Jadi saya isyarah sikit tu nak cerita apa? Huwa adalah Allahu Ahad. Boleh dengar saya cakap tu pun kalau orang faham lah tu bahasa tu. Kalau biasa, huwa dialah Allah yang Maha Esa. Allah ni Tuhan yang Maha Esa. Menjadikan cerita. Saya bukan ajar macam tu, saya bukan ceramah motivasi. Kita belajar dengan nak faham uslub dan kaedah-kaedah yang ulama dah bagi. Itu yang Allah ni siapa? Huwa ni adalah Allahu Ahad. Huwayat. Boleh faham? Saya punya bahasa tu macam tu. Tu maksud wallahu ahad, baru kita akan faham. Yang ni ayat Quran macam ni ke maksud dia? Pula tu yang Allah nak bagi tahu, Allah ni huwa ni adalah Allahu Ahad. Allah Taala ungkapkan ni dalam doa macam mana? Wahai Muhammad, qul. Oh Muhammad, oh my prophet, you must say this word to them. Say this word. Allah huwa Allahu Ahad. Satu para sahabat, orang yang faham Arab betul ni, turun ayat Quran ni,
Tak ada apa. Apa dia? Ahad, 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 ahad. Tak diajar pun Rasulullah sebut ahad, ahad, ahad gitu. Tapi bila tak ada apa lainnya. Ahad, 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 ahad. Kita sebut ahad, ahad. Ingat ahad Senin Selasa dah. Bukan hari Jumaat hari ni. Saya melawak bodoh sikit tu. Mana kita tak dapat. Kita tak dapat tu. Tak dapat bahasa tu. Nak dapat bahasa tu ambil mana? Ngaji. Nak ngaji mana? Tu saya tanya ngaji menyambil tu. Nak ngaji mana? Ngaji pondok. Dah ngaji pondok. Orang nak ngaji pondok ni bukan ajar Wahabi. Facebook lah tahun ni. Yang Wahabi gila babi tu tak ambil tindakan. Pelik semua kita. Nak disaman-samannya pula. Pelik kau. Tak ada pelajar apa lagi. Baru live aja. Nama pondok lah. Memang nak buat pondok kan. Bangunan pun tak siap lagi. Yang ni pun baru tukar teripis apa. Budak pun nak orang tanya boleh daftar dah ke? Boleh daftar ke? Nak daftar apa benda? Kau duduk pada Masjid boleh lah. Itu kan. Buat camp apa itu atas nama camp. Kawasan pula private, kawasan sendiri kan. Masalahnya nak disaman-saman pula. Jumpa lawyer saya. Payah kan. Ni pun geng-geng saya kan ni ajar kan. Jumpa lawyer saya. Cakap banyak nak saman saya, jumpa lawyer saya. Saya tak mahu cakap. Jumpa lawyer saya. Pandai kan lawyer saya kali. Kau nak saman aku, tak apa. Kau keluar saman dulu. Tengok aku jawab kau ni. Oleh kerana kau saman aku tak layak kena saman. Aku saman kau balik. Boleh dapat 3 bilion ke? Sedap kita bangun tu 40 tingkat. Kita buat satu tempat pengkaderan kan. Ahli sunnah wal jamaah sini. Powernya. Saman lah. Ayah apa? Jumpa saya punya peguam. Ingat kami tak ada peguam kan? Saya bukanlah peguam kan. Apa cerita ni? Nak ngaji apa? Nak ngaji mana? Orang nak ngajar pondok pun ada dah. Kalau bagi pondok pun lari tak nak. Saya ni pun kalau ikut lari. Dah tak ada orang saya tengok. Saya gagal-gagal terima kat lah. Dia kata berapa orang ni? Saya nombor 4. Ustaz Mustafa dulu. Tu Ustaz Zarudin. Tu Bapa Mat kan. Saya nombor 4 ni. Nombor 4. Tak tahulah berapa hari ada ni. Saya nombor 4. Nombor 4 ni. Untuk hidup kan pondok orang yang nak bagi pondok ni. Saya nombor 4. Nombor 5 yang tanya siapa? Mana tahu? Kok Cik Dolah ke apa? Mana tahu? Betul-betul ni. Astagfirullah. Baik. Jadi saya dah ke nakli tu. Saya urai tu nakli tu. Akli saya sebut sekali lalu tadi tak mana? Kalaulah ada 2 Tuhan sama ada bab zat yang wajib wujud ni ada 2. Tak ada alam ni. Sedangkan alam ni ada. Kita alam. Alam ni dalil wahdaniyah. Tu ayat tu mantiki dia besar tu. Maksudnya dalil akli dia besar tu. Dan keupayaan untuk dengan lihat makhluk mentauhidkan Allah Ta'ala ni, yang ni aras tinggi ni. Dia bukan aras pengetahuan, aras hafalan, aras kefahaman. Bukan aras banding beza pun. Itu taksonomi Bloom je lah istilah kan. Tak faham tu tanya orang pendidikan ni tahu kan. Cikgu-cikgu kena tu. Betul juga kan. Taksonomi Bloom nama dia. Ni bukan aras ni. Ni aras sintesis. Dia boleh jauh pandang. Apa? Tengok makhluk, Allah jadikan makhluk. Satu kita belajar tauhid ni, kita bukan belajar aras pengetahuan, tapi mula-mula pengetahuan, hafalan, kefahaman, banding beza makhluk, Allah tak ajak pada satu, makhluk berajak pada satu. Bagi banding beza pun bukan sendiri cari banding beza tu. Dia ajar macam mana nak buat perbandingan hidup, mati, gelap, cahaya. Macam mana tu perbandingan bahasa Melayu, langit, bumi, timur, barat, tu kan. Nak menunjukkan apa? Jauh sangat perbandingan dengan antara Allah dan makhluk. Bila ajar perbandingan ni, nanti dia sampai tahap boleh macam mana? Dia boleh sintesis.
Tengok makhluk, dia boleh hipotesiskan makhluk. Betul tu saya punya bahasa tu. Boleh cerakin kan makhluk ni, oh makhluk ni ada yang menyawa, ada tak menyawa, ada tumbuhan, ada binatang, ada haiwan, ada jin, ada malaikat. Oh duduk alam ni, duduk alam ni, duduk alam. Oh, Masya Allah. Betul apa? Masih makhluk. Allah khilaf dia benda makhluk. Pasal apa? Bila tu asal kita bicara nak dalil ni, apa dia? Makhluk. Makhluk ni mendalilkan khalik makhluk. Bukan calang-calang punya arah pengetahuan. Arah ilmu kita belajar ni. Satu orang taklah puji kalau kita belajar macam ni, boleh faham macam ni. Yang ni berkeupayaan memahamkan ayat Quran. Ainama fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu beradab, di situ ada jalan-jalan untuk, ada wajah-wajah untuk dapat tauhid kan orang Ta'ala. Itulah wajhullah tu. Ainama tuwallu fasamma wajhullah. Di sana adalah wajah-wajah untuk jalan mentauhidkan Allah Ta'ala. Tengok apa saja, dengar apa saja, sentuh apa saja, makan apa saja, masuk perut apa saja, boleh bau apa saja. La ilaha illallah. Allah apa dia? Kalaulah Allah tak satu, tak ada semua ni. Bukan calang-calang punya kepahaman tu. Tu aras tinggi. Dia kebat, kemahiran aras, kemahiran berfikir aras tinggi, bukan bawah atas tinggi, apa aras lemah. Kebab tak tahu. Kemahiran berfikir aras lembab. So kebi saja lagi. Selalu disebut kebat tu kan. Tengok kebat pun tak tahu mana kan. Kebat pun senang je pun. Tapi tera tu dia memang tinggi dah. Kita belajar ni macam mana? Tak ada dah pengetahuan yang lebih tinggi mengaji atas muka bumi ini melainkan boleh mengenal ilahi dengan makhluk yang Allah Ta'ala bagi jadi. Tu kebat paling tinggi sekali. Tengok je kita macam mana. Macam mana daripada tanah boleh jadi macam ni. Tanah boleh jadi kulit, tanah boleh jadi bulu, tanah boleh jadi urat, tanah boleh jadi daging, tanah boleh jadi darah. La ilaha illallah. Allah Ta'ala cipta Adam daripada tanah. Kita ni min salsali min hama'im masnun min sulalatim min tin. Asal Nabi Adam daripada tin, kita daripada air mani. Tapi air mani itu datang daripada tin juga. Pasal makanan sayur-sayur daripada tanah, lembu, itik, ayam apa antara dia makan tu adalah benda-benda yang daripada tanaman, ada yang daripada binatang, semua daripada tanah. Memang sumber dia, masdar dia daripada tanah. Macam tu. La ilaha illallah. Nak cerita apa ni? Semua makhluk ni dalil kepada Allah Ta'ala. Kebat tu pun. Kemahiran berfikir aras tinggi. Saya duk ajar, saya duk sebut ni pun bahasa sebut. Huwa adalah Allahu Ahad. Itu pun kebat juga, aras tinggi. Kalau takat kata huwa domir fasal fi mahar rafa. Huwa domir Allahu lafzul jalalah isim ma'rifah ahadun khabar. Bodoh macam tu je tak boleh dia boleh itu tu pun nak irok apa tu pening kata nak irok macam mana tak tahu nak irok pasal dia berlapis-lapis tu. Saya kata ada ayat kecil ada ayat besar. Siapa ayat kecil dia, siapa ayat besar dia, mana mubtada mana khabar. Mubtada ada, khabar dia adalah jumlah mubtada khabar. Mubtada khabar tu jadi jumlah kepada mubtada. Tak faham? Jumlah khabar tu, mubtada khabar tu jadi khabar kepada mubtada. Ada ayat macam tu kan? Ada. Ni ayat kecil ni dia jadi satu predikat kepada satu ayat besar. Ni ayat besar dia. Dalam ayat besar tu ada ayat kecil. Ayat kecil mestilah ada subjek predikat pula. Tu seluk apa? Tu dalam bahasa Malaysia punya istilah. Cuma bahasa Malaysia kita nak belajar ayat kecil, ayat besar, ayat besar, macam buang ayat kecil, ayat besar. Tak ada nilai. Saja saya sebut itu sikit. Saya belajar juga bahasa Malaysia dulu. Tapi dengar tu ayat kecil, ayat besar, ayat besar. Apa benda ya? Betul, belajar semua. Mesti dengar kan ayat kecil, ayat besar kan. Faham tak faham, yalah. Bila saya ngaji bahasa Arab, macam mana? Masya Allah. Daripada ilmu bahasa Arab punya.
Kita punya disiplin mengaji ayat besar, ayat kecil tu saya zaman saya sekarang lah. Lah ni saya tak tahulah ada lagi mengaji bahasa Malaysia ayat kecil, ayat besar. Tak ada. Korang mengaji macam mana? Subjek predikat itu je. Itu je, subjek predikat. Yang kecil, ayat besar pun tak pasal jumpa. Tak pernah dengar istilah tu. Apa lagi lanjutan pada subjek predikat? Itu je kan. Subjek predikat. Cuma tiga orang putih je. Arab. Yang kita punya daripada penyata Abdul Rahman Talib dengan apa penyata Razak yang buat kita punya sukatan pelajaran Malaysia ni, yang ambil daripada Zakbar apa semua tu, dengan istilah-istilah benda dan cerita apa semua ni, semua tu ambil daripada kawaid bahasa Arab semua tu. Cuma lani punya macam-macam, tak pergi ke mana pun bahasa kita punya bahasa. Tapi bila kita saingan je Arab, ke sini rupanya. Dengan saya ngaji Arab tu baru saya faham bahasa Melayu punya tata bahasa, di mana kepentingan dia. Kalau takat ngaji bahasa Arab, bahasa Melayu, tak pernah duduk pondok, saya tak faham apa fungsi belajar ayat kecil, ayat besar, sifat, kata sendi, kata kerja, buat apa tu. Tak tahu function. Tak tahu function. Bila ngaji Arab, Masya Allah, yang ni menunjukkan zaman, yang ni tak ada dilalah zaman. Kalau ada dilalah zaman, tak menunjukkan makna kuat subut. Dia menunjukkan benda mutaghayyur. Kalau menunjukkan, tak ada menunjukkan zaman. Ayat mubtada' khabar tidak menunjukkan zaman, dia menunjukkan subut, bukan menunjukkan zaman pada zaman khas, madhi ke mustaqbal, yang past tense ke present future ke. Kalau ayat mubtada' khabar ni, dia menunjukkan subutiyah, menunjukkan benda tu tahqiq, tambah pula ada inna pula, baru faham. Tu apa tu? Disiplin, faham nas, dalil. Saya nak ajar dalil tu ni. Ilmu dia macam tu, nak faham dalil. Bukan bodoh-bodoh baca Quran terjemah, baca dalil. Itu kan dalil. Itu macam terjemah lah, macam baca Quran terjemah. Kalau itulah dalil, baca ayat Quran semua orang jadi bijak pandai. Tak. Baca Quran jadi Wahabi ramai. Dalil ni takkan jadi Wahabi. Kalau baca dalil takkan jadi Wahabi. Masalah jadi Wahabi ni pasal dia tak faham dalil tu yang jadi Wahabi. Jangan kata baca kitab ulama, baca hadis Quran lagi lah tak faham. Nak macam mana nak faham kitab ulama? Ataupun terbalik apa? Nak baca kitab ulama, baca kitab ulama pun tak faham, apatah lagi baca Quran hadis. Tapi mereka ni kitab ulama mereka tak faham, tapi dia faham Quran hadis. Wow, tak betul ke macam tu sikit? Itu sikit kerana yang tu kaedah nakli tu, kaedah nakal, nak faham Quran hadis. Yang tu saya kata dia nak ngaji mana? Ngaji pondok lah. Pondok mana punya pasal. Tapi pastikan pondok yang betul-betul pondok lah. Zaman ni nama pondok macam-macam. Tapi rupanya pondok orang tua-tua. Pondok je lah. Pondok orang tua-tua. Apa maksud orang tua-tua? Belajar gitu, cerita fadilat nak boleh berjemaah baca Quran. Bukanlah maksud nak pelakir baca Quran tu. Tapi itu lah. Yang belajar-belajar semua, rumah kata pergi, kubur kata mari, surat tak ada gigi, mata pun dah tak lihat lagi. Gigi pun dah bertabur, kulit pun dah kendur, mata pun dah kabur. Yang tu datang main mengaji. Mana nak hasilkan ilmuan Islam? Kadang-kadang sudut baguslah jemaah. Tapi dia tak boleh nak absorb ilmu yang dia ajar tu. Nahu tak boleh, sorof tak boleh absorb dah. Pulau tak dah buntu dah. Tak faham. Mengaji itu ambil fadilat je dengar. Itu yang tua, yang muda pun dengar ambil fadilat je. Otak dah masuk ketum, dah masuk ganja, dah masuk ais. Baru main ajar pondok. Dah kena pengaruh hak ni, dah susah payah hak ni, yang degi-degi, yang mak bapak tak larang nak bela dah. Baru main pondok, baru nak mengaji. Alamak, jenuh bela kita. Tu nak masuk sini esok, bila kita buka, dia mau nak mari awal-awal ni, marilah untuk istilah main ziarah je lah kita kan. Marilah tengok-tengok apa tu, kalau memang minat main mengaji. Tak ada esok, saya persilakan keluar. Kau tak boleh terima ilmu sini bukan cerita ilmu fadilat. Kau nak ambil fadilat, kau ikut jemaah tabligh ke apa, sana.
Saya bukan nak lekeh-lekeh pula kan. Baik kau belajar cara hidup harian, macam mana nak duduk dalam masjid, jumpa orang, dakwah baik macam tu. Kau ajak orang main mengaji lah, kau tak boleh mengaji. Istilahnya kalau kau tak boleh serap air, macam mana? Kau jadi bekas untuk takung air, untuk kau bawa air tu, siram tempat yang boleh bawa air. Boleh sebut satu bekas untuk benda ni boleh serap air, macam tu bahasa saya macam mana tu. Dah dia tak boleh serap kan, macam mana? Mengaji semua tak boleh masuk. Engkau bukan duduk tempat ngaji ni, engkau kena pergi kat luar cari duit, sara kami yang nak ngaji. Dah tak boleh ngaji. Orang yang duduk sini orang yang memang boleh mengaji. Ada orang boleh mengaji terpaksa cari duit. Tahu tak? Kau duduk sini, ada orang pasal kau. Ada orang nak backup kau, ada orang nak jaga kau. Yang memang jaga kita Allah. Itu semua saluran, laluan, pengurusan aja sikit. Apa cerita semua tu sedikitlah bab tu ngaji apa, asal kita bicara dalil. Jadi kalau dalil akli baharu alam ni mendalilkan wahdaniyah Allah Taala apa? Ada kita adalah dalil Allah satu. Perdana Menteri kalau ada dua macam mana? Tereduk ada satu macam ni pun kelang kabut. Bila ada satu tu, yang satu tu ialah bukan Tuhan, memang masalah. Memang masalah. Tapi kalau satu tu Tuhan yang dia tak hajat pada sesuatu, memang takkan ada masalah. Banyaklah kalau sebut tu. Atas kita bicara dengan masa lebih kurang macam ni, kita baca pun sekali lalu je, sekadar untuk pecahkan kepahaman. Kalaulah ada berbilang Tuhan, langit bumi tak ada, nak sebut itu. Pasal sikit lagi kalau dalil akli tu, kenapa berbilang Tuhan langit bumi ni tak ada, binasa, hancur, alam ni tak ada, makhluk tak ada? Pasal bila dua Tuhan sama ada kelahi ataupun berpakat. Kalau kelahi, yang ni bagi ada, yang ni bagi tak ada, yang ni bagi ada, yang ni bagi tak ada, mana boleh ada? Ataupun memang tak ada nak bagi ada, yang ni bagi tak ada, nak bagi ada, bagi tak ada, mana ada? Memanglah gaduh, tak jadi lah, tak ada yang jadi. Kalau dah bagi ada, yang ni bagi hancur, yang ni bagi ada, yang ni bagi hancur, kelahi yang ni bagi ada, bagi campur, ya ada, tak jadi, ya jadi. Ataupun tak ada nak bagi jadi lagi, apa? Dia perancur siap dah. Yang ni perancur hak ni, yang ni perancur hak ni. Tak jadi tu. Tak jadi tu. Itu kalau kelahi. Kalau pakat, nama cerita pakat pun sudahlah, pakat. Barisan Nasional pakat dengan PAS dengan PBM, contohlah kan. Mana boleh bentuk kerajaan? Kelahi. Baik. Dia kena ada satu parti kukuh. Parti apa saya tak tahulah, contoh parti lah. Allah bukan parti-parti. Sasa dia cukup. Nak cerita apa? Kalau berbilang-bilang pentadbir menunjukkan tak sempurna. Jadi Allah sempurna betul. Nak perlu berbilang? Tak, sah dia. Dan hebat dia antara kita dah belajar, sah dia satu, dan sah dia buat makhluk dengan dia tak hajat sikit pun pada makhluk, tak terkesan apa pun dia dengan makhluk, bahkan makhluk tu adalah asar daripada af'al dia, natijah daripada perbuatan dia. Itulah kita. Yang tu yang disiplin ilmu bab ketahanan kita kena faham. Macam tu nak kena Tuhan ya. Besar tu disiplin ilmu tu. Mudah tolong fahamkan kita pasal bab pelajaran macam ni. Kalau kita tahu selok-belok dia dan faham tu, memang kita boleh zikir pada Allah Ta'ala sentiasa. Zikir mulut satu hal, latihan satu hal, dengan ilmu irfan ni istilahnya, dengan kenal Allah Ta'ala macam ni, walaupun mulut tak berzikir sebut Allah, tapi apa dia? Hadir Allah sentiasa di hati aku ni makhluk dia, dia bagi jadi aku, dia bagi sihat aku. Tadi aku mengantuk, sekarang aku tak mengantuk. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sentiasa merasa dan sedar ke Allah Ta'ala sentiasa, tak pernah lupa pada dia. Siapa? Ni sihat ni dia yang beri. Sakit lutut pun boleh lagi kemari. Alhamdulillah, Allah bagi. Tu lega dengan Allah Ta'ala tu. Pandang dengan Allah Ta'ala, hati tu musyahadah dengan Allah Ta'ala. Best tu. Walaupun tak mulut ni tak sebut Allah, 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 sekalipun tak macam tu.
Tengok aja pokok kelapa, ya Allah yang suburkan. Yang ni kelapa, yang ni kelapa sawit. Oh, ada beza kelapa sawit macam ni, buah macam ni. Air yang sama, tanah yang sama, tapi pokoknya berlain. La ilaha illallah. Semua jalan tauhid semua tu. Yang ni jadi matahari, yang ni jadi bulan, yang ni jadi siang, yang ni jadi awan. Yang ni satgi biru, satgi hijau. Yang kerip merah, tu gelap pula, yang ni ada bintang pula. La ilaha illallah. Makan nasi roti canai rasa lain, kedai ni rasa lain, kedai ni roti canai liat, kedai ni roti canai rapuh, kedai ni kuah tak sedap, kuah ni telajak kayu manis, kuah ni telajak dal, kuah ni telajak pedas. La ilaha illallah. Ni manggih rasa lain, air rasa lain, musangking rasa lain. Saya nak cerita apa ni? Dalil lah. Itulah dalil. Semua makhluk ni ahad, 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 ahad. Semua makhluk ni itu apa? Menzahirkan Allah macam mana? Alimun bidzati sudur. Dia fa'alul lima yurid. Allah ni huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Semua menunjukkan sifat kesempurnaan dia. Dia sempurna, bukan makhluk sempurna. Sekali lalulah sana. Dan atas kita bicara wahdaniyah ni apa? Nak menunjukkan pengurus yang mengurus ni satu ya, pasal tak clash. Dan ada kita ni menunjukkan Allah satu. Pasal apa Malaysia masih ada? Pasal Perdana Menteri masih satu. Kalau Perdana Menteri dua, agak-agak macam mana? Berat je lah. Amerika lah masuk. Tu pun bunyi Amerika, British, China apa semua duduk keliling perairan kita ni. Duduk Laut Cina Selatan ada ni. Duduk tengok je kan. Dua roket pun duduk pusing, lenggung pun berapa kali. Roket apa tak tahu lah. Kok banyak agak peganas pun roket. Kot pergi airport gerik apa kot kan ada kan roket nak perang apa kot latihan kenapa lenggung dia jadi sasaran sikit lah gitu kan. Nak cerita tu dah berfikir tu, kalau kata Malaysia ni masih ada lagi macam ni bantuan pun dapat lagi, maksudnya masih ada satu kerajaan lagi. Pemerintah dia ada satu lagi. Kalau dua pemerintah dengan kita sekali kerbau. Tak silap orang asing pula datang. Okey. Itu dalam bab keduniaan, dalam bab makhluk ni pun kita faham macam tu. Kalau Allah yang jadikan langit bumi ni, subhanallah. Tu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Tak mungkin ada Tuhan langit, Tuhan bumi. Tuhan duduk di langit pun tak mungkin. Subhanallah. Siap. Jadi semua tu kalau atas detail yang telah kita belajar, makhluk ni mendalilkan apa? Ahadiyah Allah Ta'ala, wahidiyah Allah Ta'ala, dari sudut zat, sudut sifat, sudut af'al, sudut milik. Siap. Jadi terjemah yang ada tu terjemah je lah. Saya dah sebut sekali lalu, wahid, ahad. Kalau uslub sekali lagi tu, dia sebut belakang tu tadi, huwallahu ahad ni, wa ilahukum ilahu wahid. Ilahukum ni adalah ilahun wahid. Ilah kamu adalah ilahun wahid. Dan ilah lagi, ilah pula wahid. Datang dengan naat ni, maksudnya al-mausuf tu dia menafikan sani. Misalnya ilahu wahid maksudnya la saniyah, dia akan menafikan ta'addud. Itu kaedah dilalah bahasa Arab. Itu saya sebut tadi, rajulun la yaghlibuhu wahid, rajulun la yaghlibuhu ahad. Kalau boleh faham konteksnya itu lagi best. Satu ada kita duk baca syair tu kan, duk ngaji tauhid apa? La ilaha illallah qabla kulli ahad. Bukan la ilaha illallah qabla kulli wahid. Bukan. Qabla kulli ahad. Maksudnya selain pada Allah Taala, waktu contohnya nak hurai bahasa Melayu tu lah. La ilaha illallah ba'da kulli ahad. Bukan wahid. Ahad tu dilalah dia la menafikan ta'addud wal qismah.
pada Allah Ta'ala yang mutasil dan munfasil, nafi. Tu ahadiyah punya faham tu kuat lagi di dalam dia daripada wahidiyah. Itu sikit beza wahid ahad itulah. InsyaAllah sambung nanti ketujuh, kudrat. Kita sambung nanti satu ragam lagi dalam bab mengaji bab ketuhanan ni, atas nama istilahnya dia panggil sifatul ma'ani. Yang kita dah bawa habis ni atas namanya sifat salbiyah. Maksudnya apa? Dia menafikan perkara yang tak sepatutnya Allah Ta'ala. Wujud nafsiyah, kidam baqa' mukhalafah lil lawadis qiyam bi nafsi wadaniyah, ni dipanggil salbi. Siapa? Sebut kidam tak ada awal, baqa' tak ada penghujung, mukhalafah tak serupa dengan baru, qiyam bi nafsi tak hajat pada sesuatu, tak hajat pada yang menjadikan, wadaniyah tak berbilang. Dia menafi perkara yang tak sepatutnya pada Allah Ta'ala. Dan dia adalah satu sepe untuk menghuraikan zat. Zat Allah Ta'ala macam mana? Kidam, baqa'. Zat Allah Ta'ala ada, sabit zat Allah, sabit zat makhluk. Zat Allah sabit, tapi zat dia macam mana? Laisa kamitslihi syai', mukhalafah lil lawadis. Macam mana zat dia? Zat dia qa'im bi nafsi. Zat dia macam mana? Ahad. Ahad mana? Ahad yang la yaqbalu qismah, la yaqbalu ta'addud, dari sudut zat, sifat, fi'il, milik. Macam tu lah. Itu dia punya kaifiat nak menghurai zat, itu je CP yang ada. Kidam, baqa', mukhalafah lil hadis, qiyam bi nafsi wa daniyah. Jangan duk faham mata, tangan, kaki, perut, rambut. Subhanallah, naik atas turun bawah, 2/3 malam turun. Duk pergi sana pergi mari, berbaris dengan malaikat. Subhanallah. Semua ayat mutasyabihat tu. Mutasyabihat tu. InsyaAllah kita masuk ke depan ma'ni lah. Sifat ma'ni ni dia sifat yang memang sungguh sabit di zat. Macam apa sebut, dari segi subut dia macam mana subut zat, macam itulah subut sifat. Nanti kita bicaralah perbezaan zat sifat. Wujud tak dikatakan wujud, mesti wujud zat. Kudrat bukan zat, dia sifat. Jadi apa beza zat sifat? Coming soon, insyaAllah. Tapi bab tu pun pelajaran dia akademik sikit, kena hadam betul-betul. Pasal Allah nama mesti ada musamma. Kan ada saya sebut itu kan. Ni nak bercakap situ lah. Allah nama. Nabi sebut Allah nama tu memang ada apa? Ada zat. Itu yang wujud. Dah ada zat, mesti ada sifat. Sifat apa yang mesti ada pada dia? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Tu sifat apa? Tu sifat nak menunjukkan sempurnanya Allah Ta'ala. Tu yang kidam, baqa', mukhalafah lil lawadis, qiyam bi nafsi wa daniyah ni, di atas tak boleh nak huraikan kaifiat zat Allah Ta'ala. Faham kan? Kidam, baqa', mukhalafah lil lawadis, qiyam bi nafsi, supaya nafi apa tak sepatutnya pada Allah Ta'ala. Itu nak isbatkan apa? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Dah sabit ni, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Banyak umur jumpa. Walaupun kitab ni tak sebut. Kitab kita sebut 13. Menyambil tu nanti ujung saya sebut maknawiyah. InsyaAllah. Soalan kalau ada. Khas kita cara dalil je lah ni. Sekali lalu takat baca gitu mudah je. Ada sedikit-sedikit penjelasan dia. Dia akademik sikit. Ada. Semalam putra ada tengah ceramah, Allah berkuasa, berkehendak dan iradah. Ada perkataan izin yang tadi. Ada beza tak izin dengan kehendak tu? Izin dengan kudrat. Kudrat memang lain dengan izin. Asal bincang saya ada sebut sekali lalu izin tu. Pasal izin ni dalam konteks bahasa Melayu kita, dalam bahasa Arab pun sama sebenarnya. Dia boleh memahamkan dua benda. Ada iradah dan ada redha. Itu izin. Tapi kalau iradah, dia hanya memahamkan iradah saja, belum tentu redha. Jadi dalam konteks penggunaan kita khasnya orang Melayu,
Dia kadang-kadang jadi kita tersalah faham dalam bab ketuhanan, terutama bila menggunakan izin pada tempat yang tak sepatutnya dipaham. Di situ ada redha Allah Ta'ala kerana buat menyalahi syarak, tapi dikatakan yang ni semua berlaku dengan izin Allah. Situ tempat bermasalah ni. Kalau ni semua berlaku dengan kehendak Allah, betul? Firaun jadi Firaun, saya ada sebut itu. Firaun jadi Firaun pasal apa? Memang Allah nakkan Firaun jadi Firaun. Kalau saya guna bahasa lain, Firaun jadi Firaun di atas kehendak Allah Ta'ala. Firaun jadi Firaun ni adakah dengan izin Allah? Nak jawabnya mana? Iblis jadi Iblis ni adakah diizin oleh Allah? Adakah diizin oleh Allah Ta'ala? Adakah dengan izin Allah Ta'ala? Izin, bila izin tu boleh rasa macam nanti saat. Kalau izin dengan makna iradah juga, memang Allah yang nakkan Iblis jadi Iblis, satu Iblis jadi Iblis. Mana boleh makhluk sendiri menentukan makhluk? Mana boleh? Mana bawa makhluk? Dia pun dijadikan. Takkanlah dia, diri dia, zat dia dengan zat dia boleh menjadikan dia dan menentukan dia. Mana boleh? Mana boleh? Macam mana pun ada yang pelajaran kita baru belajar, ada kasab dan ikhtiar tu. Situ cara kita kan. Jadi Allah memang kehendak dia lah nak jadikan Iblis, tapi Iblis. Kalau pun kehendak tak ada masalah, tapi Allah dengan izin dia lah Iblis jadi Iblis. Izin di situ dia boleh membawa salah faham. Dari sudut kata Allah izin dengan makna apa? Allah pun merestui Iblis jadi Iblis. Izin dengan makna restu tu, situ masalah. Kalau izin dengan makna iradah memang tak ada masalah apa-apa. Bila memahamkan izin dengan restu, itu masalah. Macam tutup bomoh untuk mengepek tu contohnya. Saya buat ni semua dengan izin Allah. Kita dengar izin tu macam mana? Oh, pandai juga dia buat tauhid yang betul juga. Dia buat sihir pun macam mana? Berlapik juga ni. Bomoh siam ni. Tengkorak apa? Kita semua ni tak ada. Nak teror tak apa nak pandai. Buat ni kita ni ikhtiar ya. Semua siap ni, yang berlaku semua ni Allah Ta'ala juga buat semua. Semua dengan izin dia ni boleh jadi ni. Doa lah sama-sama. Doa puluh khatak tu. Mencuri pun aku takkan boleh mencuri ni melainkan semua dengan izin Allah. Selalu duk pakai pilihan raya zaman saya dulu lah. Saya suka sakit hati tengok perempuan yang merapu tu, bila dia menang pilihan raya berkumpang tu kata dia apa? Alhamdulillah kita dapat menang gelombang biru kata. Dulu lah semua ni kita menang pasal apa? Dengan izin Allah kita menang. Pengikut pun tepuk. Hip hore, hip hore, hidup Melayu, hidup Berontak. Baca dah lah buku Berontak siapa dah sedar tu. Berontak hidup apa? Mapung. Nak cerita apa? Adakah kemenangan itu menunjukkan izin? Adakah kemenangan itu menunjukkan dapat restu? Nak kira kemenangan restu tu perang Badar, perang Uhud, orang kafir menang. Ni Amerika menguasai dunia ni, Allah Ta'ala izin. Adakah dengan menang tu, dengan menguasai sesuatu tu, maksudnya dapat izin Allah Ta'ala dan restu Allah Ta'ala? Dia kita tengok juga. Itulah kena tengok apa batasan dia. Tengok syarak lah. Atau izin ni dia mesti, atau izin dengan mana restu, dia mesti sebab synchronise-kan ni dengan hukum syarak. Benda yang tak kena dengan syarak, nak sebut izin ni hati-hati sikit, pasal orang akan memahamkan benda yang salah dengan syarak pun dengan izin juga. Itu yang saya ada sebut isu ikhtiar itu kan. Ni vaksin ni pun bukan Allah Ta'ala izin ke? Nanti saat izin tu kau tengok aku duk sebut selalu apa dia. Dia kuman masuk dalam badan. Dia bukan satu ikhtiar yang betul sebenarnya, tapi telah diracun fikiran kita untuk faham bahawasanya dengan masuk racun dalam badan tu ikhtiar untuk mengelakkan daripada kena kesan yang lebih teruk.
Bahkan masukkan kuman ni istilahnya dah saja gatal pergi cari penyakit sebelum kena penyakit, atas alasan untuk membina antibody. Ni teori apa ni? Betul ke? Saya cukup tak setuju teori-teori macam ni. Kalau misalnya ibu hamil, dengar, saya kelahi dengan dia orang, saya kelahi tu lah. Dia ibu hamil masuk buat kad, antara nak buat kad merah tu, tahu tak buat apa? Kenapa? Minum air gula, pandai? Segelah tu. Tahu air gula? Air gula bukan air gula kita biasa ni. Air gula tu nak muntah minum manis nak mampus. Kita minum madu. Siapa boleh minum segelas saya nak bagi? Madu free. Segelas dah lah, tak salah. Segelas macam dia bagi ibu hamil tu. Segelas biasa lah, cawan ya. Bagi kita minum. Saya bagi free. Kau minum. One shot ke apa punya pasal lah. Kau minum. Itu madu tau, madu. Ini bukan madu, ni gula kimia. Tujuan dia untuk apa? Untuk apa? Untuk tengok ketahanan badan boleh tahan ada kencing manis tak kencing manis. Saya kata kepala otak kau. Baik macam ni, aku tumbuk tengok muka kau tahan tak tahan kemek. Bagi. Tengok, lebam tak lebam? Lebam, out, reject. Macam tu ke? Kaedah kesihatan. Kaedah kesihatan ni bagi makan gula banyak-banyak, tengok dia ni ada kencing manis tak kencing manis. Kalau badan dia boleh neutralizekan gula yang manis macam tu, maksudnya tak ada kencing manis. Jangan tak tahu, dengan sebab minum gula tu jadi kencing manis. Pasal apa? Gila babi punya manis. Bagi misi-misi pun tak minum tu. Tapi ibu hamil kena minum tu. Apa punya kaedah kesihatan macam ni? Saya kelahi. Satu kat belah sana saya dikenali sebagai orang yang duk lawan aja. Itu bukan teori kesihatan. Dia kata nak test, kepala otak kau test macam tu. Betul, kau setuju lah Tian, dia orang setuju test vaksin ni untuk manusia ni, test, kita tengok pasal kedua ni, nanti barulah kita akan tengok pasal ketiga pula. Baguslah, kepala otak kau lah. Esok dah mampus semua pun kau tahu. Esok menyesal pula yang dah suntik. Konon-konon nak dapat kesihatan, tengok besar lagi kemudaratannya. Nak buang macam mana dah tak kena kopek buang tu, buang ni. Saja tengoklah ni. Saya tolong sebut aja. Benda-benda ni ulama dah peringat kat kita, tutup guru kita dah, bakal kesihatan mula sebut. Cuma kesihatan yang ada lah ni bukan cerita betul-betul kesihatan. Tengok dia macam memihak dan menjaga periuk nasi. Mana yang lawan dia semua di silent kan, diam, tak pergi bercakap. Yang duk bercakap ni tu saya tu merepek macam. Jadi sekali lagi sikit tu asal nak sebut izin tu je tadi. Dia lagi jauh tu. Jadi izin kan tu. Kalau izin tengok mesti synchronize tak synchronize dengan syarak. Tak kena dengan syarak, jangan guna perkataan izin. Dia akan membawa tu salah faham seolah-olah dia restui. So, saya jawab soalan lain. Jadi dekat zat sifat afal yang milik Allah nak guna ahad ke wahid? Dia ahad dan wahid dari segi boleh pakai, boleh belaka. Cuma dari segi mendalam ni tu ahad. Zat Allah wahid tak? Inna ilahakum la wahid. Mana boleh nafi Quran, memang pakai juga wahid di situ. Tapi bukan saja wahid, bal ahad. Maksudnya bukan saja la yaqbalu ta'adud, tapi la yaqbalu qismah. Itu antara ulama lagi huraian perbezaan antara wahid ahad. Kalau wahid la sani'a lahu bi wujudih, maksudnya nafikan ta'adud, la sani'a lahu bi wujudih. Anda menafikan ta'adud. Kalau ahad dia bukan saja menafikan ta'adud, tapi ta'adud saja berbilang, tapi menafikan qismah. Pasal huraian ahad tu lam yalid wa lam yulad. Itu rasa saya ada sebut huraian tu. Apa dia? Allah bukan tercerai pada sesuatu, bukan daripada dia boleh ceraian pada sesuatu. Sesuatu boleh tercerai pada dia dan dia bukan ceraian pada sesuatu. Itu maksud bukan beranak dan diperanakkan. Apa maksudnya? Dia bukan makhluk yang boleh dibelah bahagi. Subhanallah. Satu mustahil berjuzuk anggota. Itu dilalah yang boleh dipaham daripada ahad la yaqbalu ta'addud wal qismah. Qismah belah bahagi, boleh bahagi, diagih-agihkan.
ada partition, boleh dijuzuk-juzukkan. Okey. Lain? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.